Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam bilik kuliah secara maya ini untuk kita sambung semula kuliah kita yang saya kira tertangguh agak lama juga, kuliah Ummahatul Mukminin ataupun dalam bahasa Melayunya isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan sambung hari ini pada muka surat yang ke-105, iaitu kita masih lagi membicarakan tentang keistimewaan salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Hafsah merupakan anak kepada Umar bin al-Khattab dan dia mendapat keistimewaan yang mana beliau merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah di kesempatan ni kita nak tengok lagi keistimewaan yang ada pada isteri Nabi yang bernama Hafsah ni. Muka surat 105 tuan-tuan dan puan-puan, buku siapa yang ada bukulah. Muka surat 105 buku yang saya tulis ni iaitu Ummahatul Mukminin, cetakan Sunnah Press, The Sunnah Press. Baik. Di antara kelebihan Hafsah radhiyallahu anha ialah beliau merupakan seorang yang rajin melakukan salat dan puasa. Ya, sebab itu saya sebut di situ. Selain itu, Hafsah radhiyallahu anha ini sering berpuasa dan mendirikan salat malam, iaitu salat malam qiyamul lail. Dan beliau juga merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti. Ini dinyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim rahimahullah dengan sanadnya daripada Qais ibnu Zaid. Kata Qais, talaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatliqah thumma irtaja'aha wa dhalika anna Jibril qala lahu irji' Hafsah fa innaha sawwamah qawwamah wa innaha zawjatuka fil jannah. Yang bermaksud, Nabi kata Qais, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceraikan Hafsah dengan satu cerai. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu ketika pernah menjatuhkan talak kepada Hafsah dengan satu talak. Summar taja'aha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam rujuk semula dengan Hafsah, yang mana Nabi rujuk itu kerana apabila Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam arahan daripada Allah Azza wa Jal dengan kata Jibril, irji' Hafsah, kamu kena rujuk pada Hafsah, kamu kena rujuk semula dengan Hafsah, fa innaha sawwamah qawwamah, kerana Hafsah ini merupakan seorang yang rajin untuk melaksanakan puasa. Banyak puasa sunnah. Hafsah puasa wajib pun dia buat, puasa sunat dia banyak buat. Qawwamah, dan dia juga banyak melakukan salat malam. Selain daripada salat yang diwajibkan oleh Allah ke atas diri dia, Hafsah banyak melakukan salat qiyamul lail, salat sunat ni. Kemudian Jibril mengatakan lagi, wa innaha zaujatuka fil jannah, ya, dan sesungguhnya dia merupakan isteri kamu di dalam syurga nanti. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa agaknya perasaan kita kan kalau tiba-tiba Jibril alaihi salam datang bagi tahu dekat Nabi bahawasanya nama kita termasuk dalam senarai ahli syurga. Cuba bayangkan perasaan kita, cuba bayangkan apakah
kita punya orang kata apa? Emosi pada waktu tu dah tentu kita rasa gembira yang teramat sangat. Ini yang berlaku kepada Hafsah. Tidak hanya dia ni merupakan anak kepada seorang yang mulia, nombor 2 di sisi Nabi selepas daripada Abu Bakar, iaitu Umar bin Al-Khattab. Tidak hanya dia tu sendiri beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat ni ada keistimewaan yang Allah Taala puji dalam Al-Quran, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertahankan mereka di dalam hadis. Dia juga merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapat jaminan syurga, yang mana Jibril alaihi salam mengatakan dia ni orang yang banyak salat malam, dia banyak berpuasa, selain daripada puasa wajib, dia banyak melakukan puasa. Jadi tuan-tuan, perkara yang paling kita risau dalam agama ni, selain daripada kita risau kita terjebak dengan melakukan maksiat, biasanya orang yang beriman akan risau apabila dia beribadat kepada Allah. Dia risau dan dia susah hati. Adakah ibadatnya terngiang-ngiang di kepala dia? Adakah ibadat yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Ini biasa. Orang yang beriman dia akan ada perasaan ni. Allah Ta'ala terima ke tidak aku punya ibadat ni? Tetapi bila mana Hafsah radhiyallahu anha datang satu berita daripada Jibril mengatakan bahawasanya beliau banyak melakukan salat malam, banyak melakukan puasa, ini membuktikan kepada dia bahawasanya ibadat-ibadat yang dia lakukan, sama ada yang wajib ataupun yang sunat, Allah Ta'ala terima. Maka sebab itu dia layak memakai gelaran ni. Ini merupakan satu keistimewaan yang ada pada Hafsah, yang dinyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitab di Al-Mustadrak. Baik. Dan hadis ini bertaraf hasan, dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Baik, dan Hafsah juga dijamin oleh Jibril alaihi salam yang merupakan malaikat yang amanah, yang tidak menipu. Dia mengatakan Hafsah merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Maksudnya dia pun dapat jaminan syurga. Selain daripada sahabat-sahabat yang lain, Hafsah pun dapat jaminan syurga. Tuan-tuan, bayangkanlah betapa gembiranya apabila seseorang itu mendapat jaminan syurga. Tapi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, walaupun sebahagian daripada mereka itu mendapat jaminan syurga, tetapi ia sekali-kali tidak menjadikan sahabat Nabi ini bersifat takabur ataupun bersifat sombong. Kita tak jumpa lagi riwayat apabila orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan dengan jaminan syurga ni, bila ditegur oleh mana-mana orang, dia akan pintas ataupun dia akan jawab dengan jawapan yang takabur, aku ahli syurga, engkau siapa? Tak ada lagi. Bahkan kalau kita tengok dalam sejarah, apabila Abu Bakar, apabila Umar radhiyallahu anhuma ditegur, mereka akan menerima teguran itu apabila teguran itu adalah teguran yang benar. Kalau teguran tu teguran yang betul, datang daripada siapa pun tak kisah, selagi mana teguran itu betul, mereka akan terima. Inilah perbezaan di antara kita dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Walaupun mereka ni ada jaminan syurga, boleh je depa sebut, engkau ni nak tegur-tegur aku ni ahli syurga kot. Kau siapa? Ada ke nombor ahli syurga? Dah confirm? Belum? Kalau belum tak payahlah tegur aku. Kita kalau itu kalau kita lah kan, kalau kita sombong lebih. Tapi sahabat Nabi tak. Kerana memang mereka dijamin dengan jaminan syurga tu sebab apa? Sebab sifat mereka yang tawaduk. Sebab sifat mereka yang tidak takabur. Sebab sifat mereka yang tidak ujub. Maka itulah perasaan ataupun itulah sifat yang menjadikan mereka ini layak untuk dijamin dengan jaminan syurga. Saya teringat satu kisah yang sangat masyhur. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mana dia menjadi pemerintah sewaktu di Madinah, datang kepada dia seorang Arab Badui, seorang Arab yang datang daripada pedalaman. Dia bertanya kepada Umar, memperingatkan Umar, suruh Umar radhiyallahu anhu yang merupakan Amirul Mukminin
untuk menjaga hak-hak ibu tunggal dan anak-anak yatim yang mana ayah mereka telah terkorban. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau aku tak mau jaga, macam mana hak mereka? Maka kata Arab Badui ni, kalau engkau tak mau jaga, tak apa, aku boleh jaga, tetapi aku akan dakwa engkau di hadapan Allah. Aku akan menjadi orang yang meminta hak mereka di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka ketika mana mendengar nasihat ini, mendengar amaran ini, Umar radhiyallahu anhu menitiskan air mata, menangis sehingga basah janggutnya. Ini merupakan salah satu daripada sifat ataupun ciri-ciri orang yang dijamin oleh Allah dengan jaminan syurga, yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jaminan syurga. Begitu tawaduk mereka, begitu hebat sifat mereka dalam memuhasabah diri mereka. Jadi kita juga kena ikut jalan yang sama. Saya tahu susah. Saya pun kadang-kadang ada juga ego. Kita semua ada ego masing-masing. Tetapi tuan-tuan, kita cuba didik diri kita untuk menjadi orang yang boleh menerima nasihat, mendengar nasihat yang baik. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memberikan kita dengan ganjaran yang baik dan mengampunkan segala kesalahan kita. Tetapi sebahagian orang kadang-kadang bila dia buat satu kesalahan, orang tegur, dia akan alihkan teguran itu kepada orang lain dengan bagi tahu, alah kau nak tegur aku tu lagi teruk, pergilah tegur orang sana, dia lagi teruk lagi, kau nak sibuk tegur aku pula. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dengan adanya orang yang lebih jahat, dengan adanya orang yang lebih teruk, tidak menjadikan perbuatan buruk kita itu sebagai perbuatan yang baik. Sebagaimana yang kita tahu, dua kesalahan tidak akan menjadikan salah satunya sebagai baik. Maka kita kalau orang beri teguran, kita cubalah didik diri saya, nasihat diri saya dan juga kita semua, kalau teguran itu teguran yang betul, kalau teguran itu kena pada tempatnya, maka kalau kita tak ada alasan, tak ada hujah, tak ada apa, kita sedar benda tu salah, kita terima. Kerana apa? Sifat orang yang beriman itu kena tunduk kepada kebenaran, dengar perkataan yang baik. Baik. Bila Nabi SAW menceraikan Hafsah, timbul satu persoalan. Kenapa Nabi ceraikan Hafsah? Apa sebab Nabi ceraikan Hafsah? Maka saya sebut di situ, muka surat 106. Timbul persoalan. Mengapa Rasulullah SAW menceraikan Hafsah? Persoalan ini tidak dapat dijawab kerana ia tidak disebut secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau kita cari dalam ayat Al-Quran, kita tak jumpa secara jelas mengatakan apa sebab Nabi SAW menceraikan Hafsah. Kalau kita tengok di dalam hadis, kita pun akan dapati bahawasanya hadis tidak ada riwayat yang jelas bagi tahu, yang tidak ada ruang untuk takwil, tak ada yang jelas bagi tahu Nabi ceraikan Hafsah sebab ini. Cuma ulama-ulama mencari sebab. Di sana ada pandangan, ya, terdapat beberapa, saya sebut, tetapi terdapat beberapa mufassirin, terdapat beberapa ahli tafsir, ulama tafsir yang menulis tentang tafsir Al-Quran, mengatakan bahawa berdasarkan kesimpulan kajian mereka, Hafsah diceraikan disebabkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu lebah pada diri dia. Sebahagian daripada mereka kata Nabi marah dekat Hafsah ni, Nabi ada benda yang tak setuju dengan Hafsah ni dalam peristiwa tahrimul asal. Peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan pada diri dia madu lebah, sehingga Allah Taala turunkan surah Tahrim. Apa kisahnya? Saya sebut di situ. Hafsah radhiyallahu anha pernah berpakat dengan Aisyah radhiyallahu anha untuk memberitahu bahawasanya badan dan mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam berbau. Ada bau yang tak menyenangkan, ya, ketika memakan madu. Yang mana kalau ikut orang Arab zaman dulu ni, zaman Nabi SAW, mereka tahu kalau lebah dia makan daripada satu jenis pokok maghafir, yang mana
orang yang makan madu daripada lebah yang terhasil daripada pokok berkenaan, bau orang tu, badan orang tu akan berbau, bau yang tak menyenangkan. Maka sebenarnya badan Nabi tak ada bau pun, tetapi oleh kerana ada sifat cemburu, kerana Nabi SAW ni suka benda manis, oleh kerana madu lebah ni manis, jadi madu ni ada dekat rumah Zainab. Ya, madu ni ada dekat rumah Zainab. Saya sebut di situ, ya. Walhal sebenarnya tidak ada bau pun. Ya, ini semua hanya kerana mereka cemburu kerana baginda selalu duduk di rumah Zainab dan makan madu di situ. Oleh kerana rumah Zainab pada masa itu ada madu lebah, jadi Nabi SAW duduk lama sikit. Nabi SAW duduk lama sikit dekat rumah Zainab, menyebabkan sebahagian daripada isteri Nabi ni ada rasa cemburu sikit. Oleh kerana itu dia ada pakat dengan Aisyah radhiyallahu anha untuk mengatakan Nabi ada bau badan. Dan turun ayat. Bila dia bagi tahu kepada Nabi, maka Nabi tak nak makan madu lagi lah. Kerana Nabi tak suka badan dia berbau, maka Allah Taala turunkan ayat menegur Nabi SAW supaya tidak menghalang diri daripada memakan benda yang halal yang Allah Taala telah halalkan. Ada yang kata begitu. Ada yang kata sebab ni lah kot. Kisah ni sahih tuan-tuan, ada dalam Sahih Bukhari. Kisah ni sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Tetapi kaitan kisah ni dengan sebab, adakah kisah ni menjadi sebab Nabi menceraikan Hafsah? Tidak ada yang jelas. Cuma sebahagian mufassirin kata inilah sebab dia mungkin. Ada sebahagian lain mengatakan bahawasanya talak tu berlaku disebabkan oleh kerana kisah Mariah Al-Qibtiyah. Kita semua tahu Mariah Al-Qibtiyah merupakan hamba Nabi SAW. Dan pada ketika itu hamba Nabi SAW boleh digauli oleh Nabi. Kerana dengan nas Quran yang disebut ma malakat aimanukum, apa yang tangan kanan kamu miliki, maksudnya hamba perempuan. Lelaki kalau memiliki hamba perempuan, dia boleh gauli hamba dia. Jadi Mariah ni merupakan hamba Nabi SAW dan Nabi gaulinya, Nabi bersama dengan Mariah di rumah Hafsah. Nabi bersama dengan Mariah di rumah Hafsah, dan pada waktu tu Hafsah melihatnya, Hafsah tengok Nabi SAW bersama dengan Mariah. Lepas tu dia kecewa. Lepas tu Nabi SAW pun janji dia takkan dekat lagi dengan Mariah, dan dan Hafsah beritahu kepada isteri Nabi yang lain. Maka sebahagian mufassirin kata ini di antara sebab juga turunnya surah Tahrim. Sebab Mariah tu halal bagi Nabi SAW, maka tak ada halangan untuk Nabi mendekatinya. Baik, di situ disebut, tetapi kedua-dua pandangan yang mengaitkan dua kisah ni dengan sebab baginda menceraikannya tidak berhujah dengan riwayat yang sahih. Maksudnya dua-dua kisah ni memang ada dalam tradisi, dalam riwayat, dalam kitab-kitab yang mengumpulkan riwayat-riwayat daripada Nabi SAW. Kisah ni ada disebut dalam kitab-kitab hadis. Tetapi adakah dua kisah ni penyebab Nabi menceraikan Hafsah, ataupun salah satu menjadi penyebab kepada Nabi menceraikan Hafsah? Tidak ada riwayat yang jelas. Tidak ada riwayat yang jelas. Baik. Sebab tu saya kata tetapi kedua-dua pandangan yang mengaitkan dua kisah ni dengan sebab Nabi SAW menceraikan Hafsah tidak berhujahkan dengan riwayat yang sahih, dan hanyalah sekadar pandangan dan tafsiran para ulama. Okey? Sebahagian ulama yang lain, mereka kata talak ni berlaku. Memang Nabi ceraikan Hafsah. Tapi kenapa Nabi ceraikan Hafsah? Mereka kata tak ada sebab yang diketahui. Tahu-tahu Nabi ceraikan saja. Wallahu a'lam. Hanya Nabi dengan Hafsah dia yang tahu. Sebahagian daripada ulama semasa cenderung kepada pandangan ni. Sebab tu saya kata, sebahagian ulama pula mengatakan talak itu tidak diketahui sebabnya, kerana tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan apa sebab Nabi menceraikan Hafsah, dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Hafsah saja yang mengetahui sebabnya. Kemungkinan sebab ni tuan-tuan, kemungkinan tak dibagi tahu sebab ni kerana benda yang berkaitan dengan perceraian tidak boleh untuk kita sebarkan kepada masyarakat awam yang tak ada kaitan dengan
hubungan kita bersama dengan isteri. Biarlah dia menjadi rahsia di antara bekas suami dengan bekas isteri itu, kerana ia merupakan aib yang perlu dijaga dan perlu disimpan. Mungkin itulah sebabnya. Sebagian ulama kata kemungkinan sebab itu tidak diberitahu adalah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan satu adab kepada suami dan isteri yang mahu bercerai, supaya tidak dihebohkan sebab perceraian mereka kepada orang ramai jika mereka bercerai. Jadi kalau dah bercerai itu tak payah ceritalah kepada orang. Jangan duk buat, orang kata apa, perhimpunan, orang kata apa, jangan duk buat himpunan, panggil media semua bagi tahu saya cerai sebab dia ni macam ni, dia ni macam ni. Tak perlu. Kerana apa? Kerana ia melibatkan aib orang. Jadi tak perlu untuk kita berlebih-lebihan dalam membuka aib pasangan, bekas pasangan yang pernah hidup dengan kita. Jadi ini merupakan adab yang Islam ajar kepada suami isteri supaya menjaga aib masing-masing. Baik. Baginda juga memberi isyarat kepada suami jika tidak lagi mampu hidup bersama dengan isterinya, walaupun isteri itu seorang yang salihah dan baik, maka boleh diceraikan. Tetapi sembunyikanlah keburukannya. Maksudnya kalau orang tu berlaku perceraian dalam hidup dia, tak semestinya orang tu orang yang tak baik. Ini satu isyarat jugalah. Ya? Tak semestinya satu orang tu bila diceraikan oleh suami dia, tak semestinya dia orang jahat. Mungkin tak ada keserasian saja. Tapi mungkin dengan orang lain dia sesuai. Maka ini benda yang kita kena letak dalam kepala kita. Sebab kadang-kadang ada orang dia letak dalam kepala dia, kena cerai. Ini mesti dia tak bagus ni. Mesti salah satu tak bagus. Mungkin dua-dua tak bagus. Tak, mungkin dua-dua tu kadang-kadang dua-dua bagus. Tapi tak ada persefahaman. Mungkin dengan orang lain dia serasi. Mungkin orang lain dia selesa. Contoh. Jadi, kita yang orang luar tak ada kaitan ni, jangan duk bincang sangatlah. Kenapa? Kerana kita tak tahu perkara yang sebenar. Baik. Walaupun begitu, perceraian merupakan jalan yang terakhir. Maksudnya, cerai ni satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai jalan yang terakhir bagi pasangan yang tidak ada keserasian, walaupun kedua-duanya baik. Maka kalau mereka memang dah tak boleh hidup bersama, buat dah macam mana cara, pergi dah kaunseling, pergi dah jumpa pegawai suluh, tak tersuluh-suluh juga, tak cerah juga jalan di depan, maka boleh ambil jalan perceraian. Ya? Baik. Yang berikutnya, Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk rujuk Hafsah semula. Namun perceraian itu tidak berterusan. Walaupun Nabi dah ceraikan Hafsah dengan sebab yang tidak diketahui. Mungkin sebab yang pertama tadi, mungkin sebab kisah madu tadi, mungkin sebab kisah Nabi bersama dengan Maryam, mungkin. Tapi tidak ada yang pasti. Namun perceraian itu tidak berterusan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam merujuk kembali setelah daripada itu. Maka kelebihan beliau sebagai ummul mukminin masih berkekalan sebab Nabi rujuk balik dia. Di sana terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan faktor Nabi sallallahu alaihi wasallam rujuk semula dengan Hafsah radhiyallahu anha, seperti mana hadis yang kita baca tadi, iaitu daripada Al-Hakim meriwayatkan talaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatliqah thumma irtaja'aha wa dhalika anna Jibril qala lahu irji' Hafsah fa innaha sawwamah qawwamah wa innaha zaujatuka fil jannah. Nabi menceraikan Hafsah dengan satu perceraian. Kemudian Jibril datang, Jibril kata rujuk Hafsah kerana dia orang yang kuat melakukan ibadat puasa, kuat melakukan salat malam, dan dia merupakan isteri kamu di dalam syurga nanti. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam rujuk semula dengan Hafsah radhiyallahu anha, ya, kerana meraihkan sahabat baiknya. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahawasanya selain daripada Jibril alaihi salam datang bagi tahu dekat Nabi untuk rujuk Hafsah, Nabi rujuk Hafsah ni pun sebab nak jaga hati kawan baik dia, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Umar ibn al-Khattab bila dia tahu saja Hafsah diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar memang tanya kepada Nabi, mengharapkan supaya Nabi rujuk semula dengan Hafsah. Dan Umar ni orang yang baik dengan Nabi, orang yang rapat dengan Nabi. Maka Nabi SAW pun rujuk, tambahan pula ada arahan yang datang daripada Jibril alaihi salam. Baik. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan ayah kepada Hafsah,
minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujuk Nabi supaya Nabi rujuk semula. Ibnu Hibban rahimahullah meriwayatkan daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni anak Umar juga. Dakhala Umar ala Hafsah wa hiya tabki. Faqala laha ma yubkik? La'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqaki. Innahu qad kana talaqaki marrah. Thumma raja'aki min ajli. Wallahi la in kana talaqaki marratan ukhra la ukallimuki abada. Ya, hadis ni hadis riwayat Ibnu Hibban daripada Ibnu Umar dengan sanad yang hasan, yang mana dia mengatakan, Ibnu Umar kata, satu hari Umar radhiyallahu anhu masuk bertemu dengan Hafsah. Dalam keadaan pada waktu tu Hafsah sedang menangis. Menangis itu mungkin sebab kena cerai lah. Dan Nabi SAW ceraikan dia, maka dia pun menangis sebab dia sayang kat Nabi. Siapa yang tak sayang kat Nabi, tuan-tuan? Kita yang jauh daripada zaman Nabi ni pun sayang dekat Nabi sungguh, kan? Bahkan sayang pada Nabi itu tuntutan iman. Tapi walaupun kita tak pernah jumpa, tak pernah nampak muka dia, tetapi bila kita mendengar perjuangan dia, mendengar hadis dia, kita rasa tenang. Kita rasa, ya Allah, aku nak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rindunya aku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu orang di zaman ni lah, apatah lagi orang yang berada di zaman tu, yang tengok Nabi, yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan, yang membantu Nabi dalam peperangan. Ni Hafsah ni bukan hanya sekadar membantu Nabi dalam perjuangan, bukan hanya pernah tengok Nabi, bukan hanya pernah berurusan dengan Nabi, bahkan menjadi pasangan hidup Nabi lagi. Tengok akhlak Nabi macam mana, tengok macam mana kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada luar dan dalam, kerana pernah menjadi suami. Maka Hafsah dah tentulah kagum dengan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi, dah tentulah sayang tu bertambah-tambah daripada orang lain yang bukan isteri. Kerana orang yang bukan isteri Nabi ni, sahabat Nabi, mungkin dia hanya kenal Nabi SAW di luar rumah. Itu pun dah terbaik dah. Hafsah luar rumah pun dia bersama Nabi, dalam rumah pun dia bersama Nabi. Bersama Nabi, menyediakan khidmat, menyediakan makan, menyediakan kelengkapan, semua berkongsi hidup dengan Nabi SAW. Dah tentulah dia menangis, kan? Dah tentulah dia sedih apabila Nabi SAW menceraikan. Faqala laha, Umar bila masuk tengok anak dia menangis, anak perempuan dia menangis, Umar tanya, ma yubkiki? Apa yang menyebabkan kau menangis ni? Apa sebab kau menangis ni? Umar kata, la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqaki. Boleh jadi Rasulullah SAW telah mentalakkan kamu, itu sebab kamu menangis ni. Umar pun dah boleh agak lah. Umar dengar cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceraikan Hafsah, tak tunggu lama, Umar terus berjumpa dengan Hafsah. Ya, bila dengar aja, Umar cakap dululah dengan Rasulullah. Kemudian dia cakap dengan Hafsah. Dia kata, sebab ni ke kau menangis ni? Sebab Nabi dah ceraikan kau. Innahu qad kana talaqaki marrah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ceraikan kau sekali. Ceraikan kau sekali. Summa raja'aki min ajli. Kemudian Nabi SAW dah ceraikan Hafsah dengan talak satu. Kemudian Nabi SAW rujuk semula Hafsah. Rujuk engkau, wahai anakku. Nabi rujuk engkau semula min ajli, kerana sebab aku. Maksudnya Umar radhiyallahu anhu merasakan perbuatan Nabi merujuk Hafsah ni, selain daripada dapat arahan daripada Allah, Nabi rujuk tu juga kerana menghargai persahabatan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita dah baca dah pada kuliah-kuliah yang lepas, memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pinang Hafsah, kan? Memang Nabi nak dengan Hafsah ni. Kan pada peringkat awal Umar pernah tanya kepada Abu Bakar, nak tak Hafsah? Pernah tanya kepada Uthman, nak tak Hafsah? Tapi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pinang, maka Nabi berkahwin dengan Hafsah. Umar jadi gembiralah kerana dia sahabat Nabi, dan dalam masa yang sama dia juga bapa mentua Nabi. Ya. Jadi Umar kata dia rujuk, Nabi rujuk dengan kau, rujuk semula dengan kau kerana aku. Wallahi la in kana talaqaki marratan ukhra la ukallimuki abada. Demi Allah, jika dia menceraikan engkau kali berikutnya, kalau dia ceraikan engkau sekali lagi,
aku takkan bercakap dengan kau lagi selama-lamanya. Masa Umar nak kata, hati-hati lepas ni, jangan sampai kena cerai lagi. Jaga Nabi elok-elok, jadi isteri yang baik, tolong jangan diceraikan lagi. Kalau tak aku kecewa, aku tak nak cakap dengan kau lagi dah. Syekh Umar radhiyallahu anhu sangat-sangat nak anak dia menjadi ummul mukminin, menjadi termasuk dalam golongan ummahatul mukminin. Baik. Kemudian kita tengok kewafatan Hafsah bint Umar. Yang mana Hafsah ni wafat pada bulan Jamadil Ula, Jumadil Ula, ya, pada tahun 41 Hijrah. Ada juga riwayat yang mengatakan beliau wafat pada tahun 45 Hijrah. Radhiyallahu anha Hafsah bint Umar. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, biografi isteri Nabi yang berikutnya, iaitu Zainab bintu Khuzaimah. Yang ni tak panjang tuan-tuan. Ni sekejap je. Ya? Nama beliau ialah Zainab bintu Khuzaimah bin Harith bin Abdullah bin Amr Al-Amiriyah Al-Hilaliyah. Itu nama dia lah, dengan keturunan dia. Perkahwinan dengan Nabi SAW. Dia kahwin dengan Nabi bila? Ataupun adakah sebelum ni dia ada suami? Okey, kita tengok. Ulama sirah berbeza pendapat tentang hal ihwal perkahwinan Zainab radhiyallahu anha sebelum beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia menikah dengan Nabi, sebelum dia jadi isteri Nabi, dia jadi isteri siapa dulu? Ulama berbeza pendapat. Sebab kita dah bincang di awal-awal, waktu awal-awal kuliah ni dulu, saya dah bagi tahu dah. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni semua janda, kecuali seorang yang anak dara, yang belum kahwin sebelum kahwin dengan Nabi. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bintu Abi Bakar. Selain daripada tu janda. Maksudnya ada suami lain sebelum berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila yang ni bukan Aisyah, yang ni Zainab bintu Khuzaimah, dan tentu dia ada suami lain sebelum dia berkahwin dengan Nabi. Siapa suami dia tu? Ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat. Pandangan yang pertama, ada 3 pendapat. Pandangan yang pertama, Imam Ibnu Shihab Az-Zuhri ataupun Muhammad bin Shihab Az-Zuhri rahimahullah berpandangan bahawa beliau, yakni Zainab bintu Khuzaimah, berkahwin dengan Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu sebelum berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud suami dia pun adalah sahabat Nabi. Suaminya Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu gugur syahid di medan Uhud. Selepas daripada itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Zainab bintu Jahash. Pandangan ni adalah pandangan Ibn Abdul Bar, seorang ulama hadis yang berasal daripada Andalus. Yang mana dia ni mengatakan, dia ambil pandangan Ibnu Shihab Az-Zuhri, seorang tabi'i, ulama hadis besar. Dia mengatakan suami kepada Zainab adalah Abdullah bin Jahash yang terkorban dalam perang Uhud. Lepas tu baru Nabi SAW nikah dengan dia. Pandangan yang kedua adalah pandangan Qatadah rahimahullah. Qatadah ni anak murid kepada Anas, juga tabi'i. Qatadah mengatakan suami Zainab sebelum dinikahi oleh Nabi SAW ialah Tufail bin Harith. Tufail bin Harith, kemudian beliau dinikahi pula oleh Ubaidah bin Harith. Ubaidah pula meninggal dunia dalam peperangan Badar, barulah dia dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang dinukilkan daripada Qatadah. Manakala pandangan ketiga, pandangan Ibnu Ishaq, dia mengatakan suami Zainab sebelum dinikahi oleh Nabi SAW ialah sama ada At-Tufail bin Harith ataupun Husain bin Harith. Ibnu Ishaq mempunyai keraguan lah pada dua-dua ni, sama ada Tufail ataupun Husain bin Harith. Okey? Tapi tak ada masalah lah tu. Siapa suami dia sebelum dia berkahwin dengan Nabi, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia dah jadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan kekal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Gelaran Ummul Mukminin tu lekat dah dekat dia. Dapatlah dia keistimewaan tu menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Jadi sebab itu mungkin tak ada hujah yang konklusif. Tidak ada keputusan yang konklusif, ya, untuk mengatakan orang kata apa,
untuk mengatakan bahawa siapa suami dia yang sebenar sebelum dia kahwin dengan Nabi, kerana mungkin itu tak penting dah, yang penting dia ummul mukminin, ya. Setelah suaminya meninggal dunia, beliau dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkahwinan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berlaku setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Hafsah radhiyallahu anha. Ya, ia berlangsung pada bulan Ramadan setelah 31 bulan setelah hijrah. Maksudnya nak masuk tahun yang ketiga dah. Bukan nak masuk, dah masuk tahun ketiga. Sebab dah lebih 24 bulan, ya, daripada hijrah. Apa kelebihan Zainab bintu Khuzaimah? Kelebihan dia disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Selain daripada dia ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada dia ni ummul mukminin, dia juga digelar sebagai ummul masakin, ibu kepada orang miskin. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia ni orang yang banyak bersedekah kepada orang miskin. Demikian yang disebutkan oleh ulama sirah, seperti mana yang disebutkan dalam Usdul Ghabah yang ditulis oleh Ibnul Athir, ya. Dia banyak bersedekah kepada orang miskin, maka dia digelar ibu kepada orang miskin yang memberi makan. Sebab ibu ni dia suap makan kepada anak dia. Maka dia ni seolah-olah macam ibu orang miskin kerana banyak memberikan sumbangan ataupun banyak memberikan sedekah kepada orang miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Zainab setelah daripada mengahwini Hafsah. Lepas Nabi nikah dengan Hafsah, maka Nabi pun nikah dengan Zainab bintu Khuzaimah. Dan Zainab radhiyallahu anha, Zainab ni, orang kata Zainab ni tak banyak pula kisah dia. Memang betul, tak banyak. Sebab apa? Sebab dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lama, tuan-tuan. Sekejap dia hidup dengan Nabi SAW, yang mana Zainab hanya sempat hidup bersama baginda sekitar 2 hingga 3 bulan saja. Mengikut pandangan sebagian ulama, dia tak lama dengan Nabi. 2 hingga 3 bulan, meninggal dunia, dapat kelebihan. Terus dapat kelebihan menjadi isteri Nabi SAW. Masya Allah. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada manusia. Sebab kadang-kadang kita ada rasa cemburu kat tuan-tuan. Ya? Ada orang yang Allah Ta'ala pilih masuk Islam, tak lama lepas itu terus wafat. Meninggal dunia dalam keadaan yang sangat bersih. Seperti mana ada seorang sahabat saya, dia cerita. Dia asalnya dia bukan Islam, kemudian dia masuk Islam menjadi tokoh besar dalam agama kita ni, menjadi tokoh tafsir yang hebat. Dia beritahu, masa dia masuk Islam, di antara orang yang marah dia masuk Islam ni abang dia, abang kandung dia. Abang kandung dia pukul dia sehingga dia lari daripada rumah. Abang dia marah dia apabila dia pujuk mak dia untuk masuk Islam sebelum mak dia meninggal dunia. Tak bertegur siapa dengan dia. Marah sungguh. Sebab apa? Sebab dia anggap adik dia ni pengkhianat lah. Sebab adik dia dah tukarkan agama mak dia. Tiba-tiba, tuan-tuan, dia cerita kat saya ni, dia kata, satu malam dia dapat satu call daripada abang dia. Abang dia kata, aku ni dah tak jumpa jalan. Dia kata, kau bawakan aku jalan yang benar balik. Kau bawakan aku jalan yang benar. Kau tunjukkan aku jalan. Adik ni mungkin tanya lah, kan? Jalan mana? Abang dekat mana sekarang ni? Jalan mana yang nak ditunjuk? Sesat ke apa? Dia kata, aku nak jalan hidayah. Tuan-tuan, akhirnya abang dia masuk Islam. Walaupun orang ni orang yang memukul adik dia sebab masuk Islam. Orang ni marah ke adik dia sebab memasukkan mak dia ke dalam Islam. Tiba-tiba orang yang marah ini akhirnya masuk Islam. Dan tak lama lepas tu dia meninggal dunia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada manusia. Meninggal dunia dalam keadaan bersih. Bukan saya nak suruh kita ni bertangguh-tangguh untuk masuk Islam. Kalau siapa nak masuk Islam, masuk cepat. Sebab kita tak tahu bila kita nak meninggal dunia. Tetapi kadang-kadang kelebihan ini kita tak jangka Allah Ta'ala nak bagi. Ya? Ada manusia yang hidup dalam keadaan berada dalam ketaatan, tiba-tiba dia mengambil peluang kerana dia rasa dia hidup lama, tiba-tiba dia meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah dan terus masuk ke dalam neraka. Tetapi ada manusia yang Allah Ta'ala pilih hidup dalam keadaan maksiat, tiba-tiba terdetik nak buat kebaikan, bertaubat kepada Allah, menjadi manusia yang baik, dan Allah Ta'ala jemput dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia sudah pun bertaubat. Maka
dia menjadi orang yang bersih daripada dosa setelah bertaubat dan masuk ke dalam syurga. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sangat masyhur. Nabi mengatakan, innal abad la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa innal 'abd la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainan nari illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Atau kama qala, yang mana Nabi mengatakan, ya, seseorang itu mungkin beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak tinggal jarak antara dia dengan syurga melainkan hanya satu hasta. Dekat dah sangat dia nak masuk ke dalam syurga, tetapi dia beramal dengan amalan ahli neraka. Dia menjadi kufur kepada Allah kerana catatan Allah mendahului dia. Catatan Allah mengetahui yang dia akan menjadi kufur pada satu hari nanti, maka dia menjadi kufur dengan kehendak dia, menjadi kufur dengan pilihan dia. Maka Allah Ta'ala mematikan dia dalam keadaan kufur dan dia masuk ke dalam neraka. Walaupun sebelum ni dia ada beramal dengan amalan ahli syurga. Dan ada satu orang hamba beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka ni hanyalah satu hasta. Tetapi catatan Allah mengetahui, Allah Ta'ala tahu satu hari nanti Allah akan memberi hidayah kepada dia. Dia akan menerima hidayah ni. Dia akan menjadi orang yang baik. Dia akan menjadi orang Islam. Dia akan mentauhidkan Allah. Walaupun sepanjang hayat dia tak pernah sujud kepada Allah, tetapi di akhir hayat dia menjadi orang mukmin, sujud dan patuh kepada arahan Allah. Allah Ta'ala tahu, dan dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Semua dosa-dosa yang dilakukan sebelum daripada Islam itu gugur dan Allah Ta'ala menerima taubat dia. Sebab itu tuan-tuan, kelebihan Allah Ta'ala bagi pada manusia dan kita tak tahu. Kita berlumbalah ke arah kebaikan. Kita berlumbalah ke arah kebaikan. Fastabiqul khairat. Marilah kita berlumba untuk melakukan kebaikan, kerana kita tak tahu bila kita akan meninggal dunia. Jadi kurang-kurangkan buat benda yang tak sepatutnya, yang tidak menguntungkan. Sebab itu saya pesan daripada dulu lagi. Saya pesan pada diri saya pesan kepada kita semua. Benda yang kita nak buat, apa yang kita nak sebut, apa yang kita nak tulis, tindakan yang kita nak lakukan, kita kena tanya dua soalan pada diri. Dua soalan ni kalau lepas, baru kita buat. Kalau tak lepas, tak boleh jawab dengan jawapan yang baik, jangan buat. Kalau tak boleh jawab salah satu daripada dua, kalau boleh jawab dua-dua, buat. Yang pertama, aku buat ni kerana Allah ke kerana siapa? Kalau boleh jawab soalan ni tuan-tuan, banyak manusia insya-Allah akan selamat daripada bebanan dosa. Kalau kita boleh jawab soalan ni, insya-Allah kita akan terlepas daripada bebanan dosa. Itu pertama soalan. Aku buat ni kerana Allah ke bukan kerana Allah? Itu pertama. Yang kedua, setelah kita boleh jawab, memang aku buat kerana Allah, layak ke perbuatan ni aku nak sembahkan pada Allah? Layak ke perbuatan ni Allah Ta'ala nak terima sebagai amal saleh? Cukup dua soalan ni, kalau boleh jawab, kita boleh buat. Tapi kalau rasa macam tak boleh jawab, satu tak boleh jawab, dua-dua tak boleh jawab, ataupun jawapan tu bukan kerana Allah, aku buat ni kerana aku nak, orang kata apa, nak puaskan diri sendiri, tak payahlah. Sebab kita sekarang ni dibebani dengan media sosial. Yang mana media sosial ni semua orang boleh menulis apa yang disuka. Dia menjadi medan yang terbuka. Sebelum ni mungkin media dikuasai oleh orang yang ada peluang nak masuk. Bukan semua orang boleh masuk TV, bukan semua orang boleh masuk radio. Tapi bila pergi ke media sosial, setiap orang ada ruang dan peluang. Selagi mana ada internet boleh masuk. Setiap orang boleh menulis. Macam-macam cerita kita tengok. Macam-macam cerita kita tengok. Macam-macam cerita dipalsukan demi untuk memuaskan diri sendiri. Kan? Cerita bab vaksin ni lagi ceritalah. Banyak cerita yang tak betul daripada yang betul yang orang percaya. Kan? Sehingga kan menyusahkan pihak-pihak kementerian. Saya tak tahu lah kan. Ada juga orang yang semalam baru kemarin, ada satu orang dia bagi kat saya video daripada hamba Allah duk kutuk saya lah, duk kata saya ni orang kata apa, menjalankan kehendak Dajjal.
menjalankan kehendak Dajjal. Sebab apa? Sebab setuju dengan SOP yang digariskan oleh kerajaan. Saya tuan-tuan, kita ahli fatwa ni, ya, ahli fatwa ni tuan-tuan, apabila nak melakukan fatwa ataupun nak mengeluarkan apa-apa fatwa, mereka akan dengar pertama daripada orang yang berada di bidang, iaitu kementerian. Dalam kementerian ni banyak doktor-doktor pakar. Dalam kementerian ni doktor pakar Muslim yang amanah, yang baik, yang kita kenal ni ramai. Jadi kita dengar daripada mereka baru kita boleh buat keputusan. Bahkan bukan SOP ni bukan dalam negara kita je, seluruh dunia. Seluruh dunia Islam. Di Saudi pun macam tu, di Jordan pun macam tu. Kan? Jadi kita memikirkan macam mana nak menyelamatkan nyawa manusia. Mungkin ada orang dia kata, "Alah ustaz, kadar," orang kata apa, kadar kita panggil apa, kadar sembuh lagi tinggi ustaz daripada kadar mati. Tuan-tuan, mati ni satu orang pun mati. Satu orang pun mati. Jadi kita jangan buat satu jangan keluarkan satu fatwa, jangan keluarkan satu pandangan yang membahayakan nyawa orang. Sebab itu dalam riwayat Abu Daud kan ada satu kisah di mana seorang sahabat Nabi SAW cedera di kepala dia. Lepas tu dia berjunuk. Maka dia tanya pada sahabat yang lain, "Aku sakit, aku kena mandi." Dia kata, "Kena mandi macam mana pun?" Dia orang kata kena mandi. Dia mandi. Sepatutnya dia tak boleh mandi. Mati. Apa Nabi sebut kepada mereka yang berfatwa dengan fatwa yang salah? Nabi kata, "Qataluhu qatalahumullah." Mereka membunuh dia. Moga Allah membunuh mereka. Ini satu benda yang sangat bahaya tuan-tuan. Jadi sebab itu bila ahli fatwa nak buat satu ketetapan, mereka berfikir macam mana nak menyelamatkan nyawa. Sebab nyawa ni tak ada ganti tuan-tuan. Nyawa ni tak ada ganti. Kita mungkin tersilap, tapi menyelamatkan daripada tersilap dan mematikan. So kita kena pilih. Maka kita buat satu ketetapan. Bukan kerana nak menguntungkan siapa-siapa, tetapi kerana nak menyelamatkan nyawa. Sebab itu kita dengar cerita sekarang tuan-tuan, ramai orang kadar kematian makin naik. Ya? Kita dengar cerita mufti negeri saya, Mufti Perak yang sangat saya hormati, Tan Sri Datuk Sri Harusani, juga dikatakan sedang berada dalam hospital. Kita pun tak tahu apa yang berlaku. Keadaan dia sekarang dengar kata kritikal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan, menjadikan beliau seperti biasa balik, sembuh, boleh sihat insya-Allah. Jadi tuan-tuan, benda ni bukan main-main. Benda ni sangat-sangat bahaya. Adik saya pun sebelum ni positif, adik saya, dan dia kata memang benda ni lain macam punya cara. Virus ni dia punya rasa lain macam, hilang deria bau dan sebagainya. Itu belum long COVID lagi. Kita dengar cerita kawan-kawan kita yang terkena penyakit ni, isteri mereka kena, tiba-tiba ada darah beku dalam paru-paru yang masih lagi belum sihat. Yang ni dipanggil sebagai long COVID. Long COVID ni maksudnya kesan yang terhasil daripada COVID. Ada orang terkena COVID, sembuh, hidup, tapi dia tak boleh menjalani kehidupan seperti biasa kerana ada organ-organ yang telah fail untuk berfungsi. Ini semua disebutkan oleh pakar-pakar perubatan yang mana mereka mengalami dan mereka tak ada keuntungan pun nak menakut-nakutkan. Mungkin ada orang kata, "Alah, ini semua nak menakut-nakutkan." Tak ada keuntungan apa pun nak menakutkan, bahkan mereka lebih penat daripada kita. Kita mungkin penat dah, hari-hari tengok statistik je penat lah ustaz. Orang yang di hospital tu lagi penat tuan-tuan. Saya sebut ni pun bukan kerana saya ada kepentingan apa, tetapi saya atas dasar amanah nasihat, kita nasihatkan orang supaya mereka sedar, supaya mereka sedar. Baik, insya-Allah. Tuan-tuan, kita sambung balik. Rasulullah SAW berkahwin dengannya, yakni dengan Zainab bintu Khuzaimah, setelah mengahwini Hafsah radhiyallahu anha. Dan Zainab radhiyallahu anha hanya sempat hidup bersama baginda, itu bersama Nabi SAW, sekitar 2 hingga 3 bulan sahaja. Kerana setelah itu Zainab radhiyallahu anha wafat, iaitu pada tahun ke-4 Hijrah menurut pandangan Ibn Abdul Bar dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ikut pendapat Ibn Abdul Bar dan Ibn Hajar dalam kitab dia Al-Isabah, dia mengatakan bahawasanya Zainab ni sekitar 2 hingga 3 bulan je hidup dengan Nabi SAW. 2 hingga 3 bulan je menjadi isteri Nabi, kemudian dia wafat. So dia wafat di zaman Nabi SAW masih hidup. Manakala sebahagian ulama' lain semisal Ibn Kalbi
mengatakan beliau sempat bersama Nabi SAW selama 8 bulan. Ada yang kata 8 bulan. Tetapi Ibn Hajar dan juga Ibn Abdul Bar lebih cenderung untuk kata 2 ataupun 3 bulan. Dan beliau dikebumikan di perkuburan Baqi' di Madinah. Walaupun perkahwinan beliau dengan baginda sebentar saja, walaupun sekejap je dia bersama dengan Nabi SAW, tetapi beliau radhiyallahu anha memperoleh kemuliaan sebagai salah seorang ummahatul mukminin dan ganjaran syurga. Sebab apa? Sebab isteri Nabi confirmlah dalam syurga. Sebab Nabi SAW dalam syurga. Ya? Dan juga baginda sendiri yang solat jenazah ke atas dia. Nabi SAW solat jenazah ke atas jenazah isteri dia yang bernama Zainab. Sangat beruntung bagi sesiapa yang disolatkan jenazah ke atas mereka oleh Nabi SAW kerana doa baginda, ya, kerana doa baginda tiada hijab dan makbul yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi SAW doa untuk dia, maka dah tentulah doa Nabi kepada isterinya itu Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Jadi itulah lebih kurang tuan-tuan yang saya boleh ceritakan untuk malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan kita bincang lagi pada masa-masa yang akan datang. Jadi insyaAllah kita tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan, kalau saya boleh jawab. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum seseorang yang dalam keadaan junub pada malam hari tapi mandi selepas terbit fajar setelah azan subuh? Okey. Maksudnya seseorang tu dia berjunub pada waktu malam. Lepas tu dia tak mandi, dia tidur, kemudian bila dah bangun waktu subuh tu baru dia mandi. Ini tak ada masalah tuan-tuan. Kerana dalam hadis Nabi SAW mengajar kita bagi mereka yang bersama dengan isterinya, kemudian dia tidak mahu untuk mandi pada malam tersebut, dia boleh untuk mengambil wuduk pada malam itu dan tidur dalam keadaan ada wuduk, kemudian esoknya baru mandi. Tak ada masalah. Boleh. InsyaAllah. Ni apa ada soalan ni? So surau MCO no longer exists and instead Global etc. ni is an NGO. Global ni memang NGO, Global Ihsan ni memang NGO yang yang kata apa dipengerusikan oleh Dr. Azmi. Jadi adalah beberapa dalam tu, saya sebagai penasihat saja. Jadi mereka memang melakukan kerja menyampaikan bantuan kepada orang-orang yang tidak berkemampuan. Palestin baru ni pun kita buat kutipan. Asalnya kita pun tak nak buat, tapi orang tanya kan, kawan-kawan kita tanya kenapa tak buat. Dia sebenarnya mungkin ada orang tanya, dia kata kenapa banyak sangat NGO ni, kenapa tak disatukan. Dia macam ni tuan-tuan, setiap NGO ni berbeza dia punya account, berbeza dia punya pentadbiran tu satu. Yang keduanya, kadang-kadang orang tanya NGO ni hang tak buat ke, hang tak cakna ke isu Palestin, menyebabkan kita nak buat, kita terpaksa buat kerana ada orang nak bagi. Okey. Yang ketiganya, kerana setiap NGO ni dia ada follower dia masing-masing. Dia ada orang kata apa, orang yang percaya dengan NGO ni. Tapi insya-Allah tuan-tuan, sebelum nak bagi, saya nasihatkan sebelum nak bagi apa-apa bantuan, apa-apa sumbangan, pastikan betul-betul NGO tu NGO yang valid. Sebab kita bimbang yang datang yang minta bantuan yang kita bagi tu scammer. Walaupun sebenarnya kalau memang kita betul-betul ditipu dalam keadaan kita tak tahu, sebenarnya pahala dah dapat. Tetapi kita kesian juga kepada rakan-rakan kita yang nama mereka dipergunakan untuk mengaya orang lain. Skamer-skamer ni guna nama Palestin, sedangkan tak sampai kepada Palestin. Jadi kita tak mau berlaku keadaan tu. Jadi sebab itu saya pun dah bagi tahu kepada Ustaz Reza kita dan juga Kak Jini, bagi tahu kepada audience, kita memang akan sampaikan semuanya
kita akan sampaikan semuanya sumbangan untuk Palestin ni kepada NGO My Aqsa Defenders. Kita tak ambil apa persen pun, kerana kita tak perlu. Sebab penyumbang-penyumbang kita sebelum ni pun dah banyak dah, insya-Allah akan berjalan. Cuma mungkin ada orang dia tanya, kenapa ambil persen? Kenapa ambil persen? Sebenarnya tuan-tuan, ambil persen ni bukan semua ambil persen tu untuk kaya. Walaupun ada, kita tak nafi, tetapi ada yang ambil persen tu kerana keperluan. Kerana tak ada orang nak buat kerja menyampaikan bantuan ni full time tanpa ada gaji. Jadi terpaksa bayar gaji. Sebab amil zakat pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahagian daripada harta zakat yang dia agihkan. Pegawai-pegawai zakat yang sampaikan bantuan tu, mereka nak buat kerja full time, tak boleh kalau tak ada gaji. Jadi NGO ni pun terpaksa untuk ada pejabat. Jadi pejabat kena ada sewa. Lepas tu kena ada, orang kata apa, bil telefon, nak telefon sana sini, nak bergerak, hantar bantuan dan seumpamanya, maka mungkin sebab itulah memerlukan sedikit kos. Tapi janganlah ambil untuk mengkayakan. Ambil sekadar keperluan saja, seperti mana pesanan Mufti Perlis baru-baru ni waktu kita buat forum minggu lepas bersama dengan beliau. Maksud kalau kita nak ambil pun kita ambil sikit saja. Tapi global kita tak ambil lah, kita serahkan berapa yang ada, kita serahkan terus. Baik, wallahu a'lam. Usrah MCO is a WhatsApp group that was started during MCO to share info on kuliah, online kuliah. Okey. Saya silap tadi surau MCO, usrah MCO kot. Baik, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk istiqamah dalam menuntut ilmu dan berbuat kebaikan? Jazakallah khair. Allah jazimul khair. Saya ada cerita semalam, macam mana nak istiqamah. Semalam ada serba sedikit yang kita boleh ambil. Macam mana nak istiqamah? Yang pertama sekali, istiqamah ni dia memerlukan kepada satu force, satu orang kata apa, tujahan. Tujahan ni macam mana? Kita kena ada, kalau yang dah kahwin tu, kena jadikan pasangan kita baik. Kena jadikan pasangan kita baik, kena berkawan dengan orang yang baik. Supaya orang baik ni boleh sentiasa mengingatkan kita. Kerana manusia ni, dia sifat dia selalu lupa. Jadi, kena banyak pesan kepada kawan, tolong ajak saya kalau awak nak pergi kuliah. Tolong ingatkan saya. Sebab saya ada seorang sahabat, nama dia Haji Hamid. Haji Hamid ni tuan-tuan, saya bukan nak puji dia apa. Biarlah dia nak dengar ke apa. Haji Hamid ni tuan-tuan, dia bila ada kuliah saja online, dia akan hantar pada semua kawan-kawan dia. Dia akan hantar semua. Kawan dia nak hadir ke tak nak hadir ke, dia tak peduli, dia hantar. Kita pun kena pesan kat kawan kita, kalau ada kuliah-kuliah ilmu yang baik, tolong ingatkan saya supaya saya hadir bersama. Tak apa, ingatkan berkali-kali. Tapi ada orang yang mula-mula tak mau dengar, mula-mula tak mau ikut. Dia kata tolonglah sekali je. Lepas tu you buat penilaian. Kan? Ada yang dengar, okey, ada yang dengar tak mau, tak apalah, kita usaha. Dan berbuat kebaikan ni pula kena sama jugalah, kena ada orang yang sentiasa ajak kita buat kebaikan. Kita perasan tak tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau kita berada di masjid umpamanya kan, kita berada di masjid, kita masuk dalam masjid waktu solat Jumaat umpamanya. Sekarang Selangor mungkin ada had, di Perak ni PKPD juga ada had. Tapi kalau sebelum adanya COVID, bila kita masuk dalam masjid, kita masuk aja, kita salat tahiyatul masjid, kita tengok ramai orang salat dan kita akan terus salat. Kenapa? Kerana kita segan pula bila kita tak salat tahiyatul masjid pada masa itu. Sebab apa? Sebab ramai orang salat. Itulah perumpamaannya, kita kena berada dalam circle yang banyak buat baik, maka kita pun akan terikut untuk buat kebaikan. Kita akan terikut. Jadi dalam masa MCO ni, apa ni kata, banyak akan berada dalam grup-grup WhatsApp yang bincang tentang kebaikan. Okey, wallahu alam. Itu di antara perkara lah yang kalau kita nak istiqamah. Kemudian kita kena baca Quran dan tadabbur, baca hadis dan faham. Ini caranya hadiri kuliah-kuliah lah. Dah tak boleh kuliah di masjid, kita kuliah online kan, dengar hadis Nabi SAW, kita faham. Kemudian di sana baru ada penghayatan. Bila ada penghayatan baru datang benda yang kita, baru datang kemahuan. Kemahuan ni datang setelah adanya penghayatan. Berapa ramai di kalangan orang kita yang tahu menutup aurat tu wajib, tapi dia tak tutup aurat. Sebab apa? Dia tahu, sekadar tahu. Kita bukan hanya sekadar nak tahu, tetapi nak hayati, baru datang mahu. Tahu tidak akan mendatangkan mahu tanpa ada penghayatan. Okey, wallahu a'lam.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Malam mengikut kaedah Islam dan mengikut kaedah geografi berbeza. Saya dengar tak boleh solat isyak pada tengah malam. Tapi ada pendapat kata afdal solat lewat. Tengah malam mana yang dimaksudkan, jam berapa? Boleh Ustaz jelaskan? Malam dalam Islam ni dia bermula pada waktu maghrib dan dia berakhir bila terbitnya fajar. Tengah-tengah malam maksudnya kita kira jam daripada maghrib sehingga terbit fajar, kemudian kita bahagi dua. Itulah pertengahan malam. Ada hadis Nabi SAW mengatakan salat isyak habis selepas daripada waktu setengah malam. Yang Nabi SAW galakkan itu sepertiga sehingga sebelum setengah malam. Maksud lepas setengah malam tu, ia adalah waktu yang tak digalakkan. Bahkan sebahagian ulama' kata lepas tu dah tak boleh melainkan hanya waktu darurat. Kalau tak ada darurat, sesiapa yang melewatkan tanpa ada keuzuran, maka ia dah dikira berdosa. Tapi ada yang mengatakan makruh kalau tanpa ada keuzuran. Kalau ada uzuran tak apa. Lepas daripada separuh malam pun kita wajib solat isyak lagi kalau tertidur dan seumpamanya. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Bolehkah kita salat istikharah untuk ambil vaksin atau tidak? Istikharah ni benda yang kita tak pasti. Tapi vaksin ni benda yang baik, ya. Benda yang baik untuk kita ambil dengan syahadah ataupun dengan penyaksian, bukan hanya sekadar penyaksian daripada pakar yang seorang, bukan hanya 2 orang, ramai pakar. Bahkan kita boleh kata begitu jam'un kabir. Bahkan kita tengok negara yang sebelum ini menghadapi jangkitan yang sangat teruk seperti Amerika Syarikat, tiba-tiba waktu ni kadar jangkitan dia menurun setelah rakyat dia ramai vaksin. Ini merupakan bukti musyahadah, bukti yang sangat baik menunjukkan vaksin itu adalah benda yang baik. Jadi ambillah benda yang baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dia katanya. Minta penjelasan pertanyaan saya. Ada orang yang langsung tidak mematuhi arahan Allah Azza wa Jal. Contohnya tidak salat dan buat perkara-perkara yang dilarang, tetapi diberikan anak, isteri dan harta yang banyak. Tapi kenapa yang selalu menjaga perintah Allah selalu diberikan musibah? Mohon penjelasan. Allah Subhanahu wa taala memberikan orang ni musibah ke, memberikan kesenangan ke, semua ni ujian. Kekayaan, kesenangan dalam dunia tidak menunjukkan seseorang itu mulia. Firaun kaya, Qarun kaya, Namrud kaya, tetapi mereka ini berada di dalam kemurkaan Allah, dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekayaan itu bukti Allah Taala sayang kepada manusia, dah tentu Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Tapi tak. Ya. Jadi sebab itu dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata, bila kamu melihat Allah Azza wa Jal memberikan harta kepada seseorang, ya, memberi harta kepada seseorang, tapi dalam masa yang sama dia masih lagi buat kerja-kerja jahat dia. Kita tengok orang tu dapat banyak dia dapat kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tengok dia ni dah lah tak solat dan seumpamanya. Tiba-tiba Allah Taala bagi dia macam-macam pula. Ya. Maka dalam riwayat Ahmad bukan Tirmizi, yang mana Nabi kata idza ra'aita Allah yu'til 'abd minad dunya ala ma'asihi. Bila kamu melihat Allah Azza wa Jalla memberikan seseorang hamba buat maksiat, Allah Taala bagi lagi kelebihan pada dia untuk buat maksiat, ma yuhib, suka hati dia. Ya, fa inna ma huwa istidraj. Sesungguhnya itu adalah istidraj. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita rasa Allah Taala memuliakan kita, tapi sebenarnya tidak. Ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk rawat penyakit was-was yang sangat kritikal? Contohnya tersentuh sikit dah cuci habis lantai-lantai semua sebab ingat ada najis berselerak di sana sini. Dia senang je. Was-was ni jangan layan. Bila dah sampai kepada tahap was-was, jangan layan. Selagi mana tak nampak, tak ada. Itu saja. Kerana syaitan memang suka, ya, syaitan memang suka kita untuk merasa beban sewaktu kita nak buat ibadat. Itu memang syaitan suka. Dia tengok kita, kalau dia kata dia ni memang bagus ni,
solat banyak ni. So, saya kena bagi dia supaya dia ni rasa bila nak pergi solat aja rasa beban. Nak ambil uduk aja rasa beban. Jadi para ulama membuat kaedah, kalaulah kata dia tak nampak, maka tak ada. Ya, baik. Kalau ada bawa kita ni. Ataupun kalau kita tahu. Tak nampak tapi tahu. Memang ada najis kat sini, dia basuhlah. Tapi kalau tak tahu, tak nampak, tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa, maka tak ada. Wallahu a'lam. Ataupun kalau ada orang bagi tahu kat kita, kita percaya kat dia. Dia kata ni tadi ada najis ni, tolong basuh. So kita basuhlah. Kalau tak ada apa, tak perlu. Kerana dia akan membebankan kita nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tahu tentang kepentingan membaca surah Sejadah dan surah Insan pada pagi Jumaat. Sebab ada jemaah yang akan pulang bila imam tidak membacanya pada pagi Jumaat tu. Pertamanya, memang ada hadis Nabi SAW membaca surah Sejadah pada rakaat pertama dan surah Insan pada rakaat kedua pada pagi Jumaat, subuh Jumaat. Ya. Tetapi ia adalah sunat. Maka tak wajar bagi orang itu meninggalkan imam ratib hanya semata-mata kerana imam tu tak baca. Jadi solatlah dengan imam. Wallahu a'lam. Tapi dia sunat je lah. Kalau imam tak baca, tak jadi salah. Bukan satu kemestian. Assalamualaikum Ustaz Dr. Uzaimi. Waalaikumsalam. Macam mana nak istiqamah untuk cari calon isteri? Calon isteri seperti akhlak ummahatul mukminin. Pertama, kita kena baik dulu. Kalau kita pun tak baik, orang baik pun tak nak tengok kita. Sebab kita kadang-kadang nak cari pasangan yang macam Khadijah. Tapi kita punya akhlak macam Abu Jahal. Mana nak sama? Takkan dapat lah. So, kita kena jadi baik dulu. Yang keduanya, kita kena, kalau boleh usahalah. Tanyalah orang mana akhlak yang baik. Kan? Mana calon-calon saya nak cari calon isteri yang baik. Tanya orang. Tanya orang yang lebih berpengalaman. Kemudian, teruskan berdoa. Teruskan berdoa. Jangan berhenti berdoa supaya Allah Ta'ala berikan kita pasangan yang baik. Jadi bila dah ada calon, kita rasa baik, jangan lupa istikharah. Supaya Allah Ta'ala memberikan kita pilihan yang terbaik, insya-Allah. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Diharap doktor dapat rest well masa hari raya. Ya, saya betul-betul rehat masa hari raya, pakai gelang pink lagi. Tak boleh keluar pun rumah. Beli lauk pun isteri saya yang belikan. Isteri saya yang keluar rumah, saya tak boleh keluar. Kerana saya pakai gelang pink. Kerana kontak rapat. Tapi Alhamdulillah negatif. So soalan dia apa? Dengan banyak sangat masalah dunia, especially di Palestin, Yemen, bolehkah kita question when will Allah's help arrive? Berdosa tak? Adakah ini seumpama kita tak redha tawakal? Dia begini. Soalan yang kita nak tanya ni kena beza. Ada soalan-soalan ingkar. Kenapa tak datang? Bila lagi nak datang? Itu tak boleh. Kerana seolah-olah kita tak redha dengan takdir Allah. Tapi kalau kita bertanya tu dalam keadaan kita mengharap, Ya Allah, bilalah bantuan nak datang, tolonglah Ya Allah, bantulah kami. Kalau bertanya untuk meminta, bertanya untuk orang kata apa, mengharap kepada pertolongan Allah supaya Allah Ta'ala kesian kat kita, yang tu tak ada masalah. Kerana ada dalam riwayat menyebutkan Nabi SAW juga ada bertanya. Ya, Nabi SAW ada bertanya, cuma riwayat tu riwayat yang dhaif, tapi dalam sirah dipakai, iaitu ila man takiluni, ya Allah, kepada siapa kau nak serahkan diri aku. Tapi bukan Nabi bertanya tu Nabi tak redha dengan takdir. Nabi adalah orang yang paling redha dengan takdir Allah. Cuma Nabi minta Allah Ta'ala kesian kat dia. Dalam Al-Quran pun, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Orang yang diberikan ujian sebelum daripada ini pun, apabila mereka dimassathumul ba'sa wad-dharra, mereka diberikan dengan macam-macam ujian, ba'sa wad-dharra, kesusahan, kesakitan, mereka tanya, bilakah lagi pertolongan Allah nak datang? Tanya tu bukan tanya dalam keadaan tak redha dengan takdir, tetapi tanya tu untuk minta supaya Allah Subhanahu wa taala bantu mereka. Itu tak ada masalah. Wah, banyak soalan tuan-tuan.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa sifat Hafsah dan Zainab yang paling menonjol? Sifat Hafsah tadi saya sebut tadi lah. Sawamah qawamah. Itu yang paling menonjol lah. Dia banyak puasa dan dia banyak salat malam. Zainab ni dia bersedekah banyak. Sebab itu dia digelar Ummul Masakin. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah cukuplah tu. Cukuplah tu sekadar ni. Banyak soalan ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Minta maaf, banyak sangat soalan-soalan saya tak dapat jawab. Kalau saya nak jawab semua, mungkin kita kena berakhir pada lepas subuh nantilah. Banyak soalan. Terima kasih banyak. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Terima kasih kepada Global Ihsan. Terima kasih kepada Dr. Azmi Kak Jini yang menganjurkan majlis pada malam ini. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.